Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi Masjid Jami' Al-Ihsan Parit Jawa serta jawatan kuasa, yang dimuliakan tuan-tuan imam, yang dimuliakan tok guru kita, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, sidang hadirin hadirat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Sedalam-dalam setinggi puji dan syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan limpah kurnia taufik hidayah serta kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala pada kita, maka pada hari ini di hari yang ke-14 Ramadan, Allah Subhanahu wa taala masih beri lagi kita ruang dan peluang. Allah Subhanahu wa taala beri kita lagi masa dan kesempatan. Allah Subhanahu wa taala beri kita sihat dan kekuatan untuk kita dapat taat perintah Allah, ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya alhamdulillah, tuan-tuan haji sedang hadir yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di saat manusia jauh dengan Allah, hari ini Allah pilih kita dekat dengan Allah. Di saat manusia berbondong-bondong meninggalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, hari ini petang 14 Ramadan Allah pilih kita dapat amalkan satu sunnah yang sangat besar, iaitu solat fardu secara berjamaah di mana tempat azan diazankan. Jadi bersyukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, kerana kita hari ini Allah taala pilih diletakkan di satu kelompok hamba yang soleh insya-Allah, untuk kita persembahkan kepada Allah. Hari ini aku taat padamu ya Allah. Taat bagaimana caranya? Cara ikut cara Nabi-Mu ya Allah. Inilah cara yang kita buat. Mudah-mudahan taat sembahyang 5 waktu, sunnahnya itu berjamaah di mana tempat azan diazankan. Bukan semua dipilih. Tonton sedang hadirin dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Datang kita sampai ke sini bukan kerana rumah kita dekat. Kalau rumah kita dekat, asbab rumah dekat dapat datang, maka penuh. Bukan kerana kita sehat. Yang datang bukan semua sehat. Bukan sebab kuat. Yang datang tak semua kuat. Tapi tuan-tuan yakinlah hari ini ada kasih sayang Allah pada kita. Dia pilih kita hari ini untuk kita diberi ruang buat satu amal yang dilipat gandakan. Lagi ni Ramadan, buat satu wajib gandakan 70 kali wajib pada bulan-bulan lain. Kerana disebutkan dalam hadis, kaman adda fihi fariyadah, sekiranya pada bulan itu, pada bulan ini buat satu fardu, kaman adda sab'ina fariyadah fima siwahuma. Itu Nabi sebut hadis daripada Salman Al-Farisi, siapa di Ramadan itu nanti dia buat satu amalan wajib, ganjarannya macam buat 70 amalan wajib di bulan-bulan yang lalu dan bulan-bulan akan datang.
Peluang tinggal lagi 16 hari lagi untuk kita raih ganjaran yang Allah Ta'ala sediakan. Tapi sayang tuan-tuan, hari ini kalau ada ribuan manusia yang dengar laungan azan panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, segelintir je Allah pilih untuk hari ini hadir ke salah satu rumah yang taat ikut cara yang ditunjukkan oleh Nabi. Jadi tuan-tuan berkani Allah Subhanahu wa Ta'ala hari ini disebut dalam hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, peristiwa pada Nabi lah. Apa dia? Lamma taqulan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di ketika Nabi sakit, wastaddat bihi ji'u, dan sakitnya itu dah sangat teruklah sakitnya. Apa Nabi buat? Istazana azwajah, Nabi minta izin pada isteri-isterinya. Untuk apa? Di ketika sakit yang sudah sangat sakit, dia minta izin pada isteri-isterinya fi ayyamur rudha, untuk dia dirawat fi baiti, kata Sayyidatuna Aisyah. Ketika Nabi sakit dan sakitnya dah agak sangatlah, Nabi minta izin, istazana azwajahu, minta izin pada isteri-isterinya fi ayyamur rudha, padanya itu untuk apa? Untuk dia dirawat fi baiti, kata Sayyidatuna Aisyah. Untuk apa? Untuk rupanya rumah tu dekat dengan masjid. Maka di situ fa'dhana lahu, maka minta izin tu isterinya semua izinkan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian tuan-tuan, apabila fakharaja, maka keluar Nabi sallallahu alaihi wasallam hina baina rajulain lamma dakhala alwaqta, bila masuk waktulah, bila masuknya waktu, maka kharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam, keluar Nabi daripada rumahnya itu, daripada tempat makam dia tu sekaranglah. Maka keluarnya baina rajulain, di antara dua lelaki, hatta takhuttu rijlahu alal ard, keluarnya untuk pergi ke saf sembahyang tu sampai kaki Nabi terheret di atas pasir. Kalau tak rujuk dalam kitab Muntakhabah Hadis, kita akan jumpa macam mana pergi sembahyangnya Nabi di kita saat Nabi sakit. Pergi ke saf sembahyang dengan dipimpin oleh dua orang lelaki, dan riwayat mengatakan siapa? Abdullah bin Abbas, anak Sayyidina Abbas, sepupu dia. Dan seorang lagi yang mengatakan sepupunya siapa, iaitu Sayyidina Ali bin Abi Talib. Tuan-tuan, hari ini kita tak nampak betapa nilai manusia sekarang lah. Kita insya-Allah Allah pilih, kita nampak nilai berjamaah. Kalau kita nampaklah nilai ganjaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk salat berjamaah, seperti mana yang Nabi pun kejar untuk salat berjamaah walaupun sakit, sudah tentu kita akan datang ke masjid walaupun dalam keadaan merangkak. Allahu akbar. Kenapa? Ganjaran berjamaah. Jadi hari ini tuan-tuan, dan dia mengatakan berapa waktu Nabi terheret hatta takhuttu rijlahu alal ardh, itu terheret kakinya di atas pasir daripada tempat pembaringannya hingga ke mihrab dekat untuk salat saf berjamaah 17 waktu. 17 waktu sakit, dah tak boleh melangkah, terheret. Itu hatta takhuttu, terheret tu. Ada kata kaki sampai terbalik tu, terbalik ke atas pasir. Dan garis-garis itu ada rujuk dalam kitab Muntakhabah Hadis, kita jumpa insya-Allah. Begitu sekali. Macam mana nanti kita sekarang ni umat yang mengaku sebagai umatnya esok dibangkitkan di hari akhirat, nak mengaku sebagai umat, sedangkan kecintaan pada sunnahnya tak ada. Apa yang Nabi buat sungguh-sungguh, kita tak sungguh-sungguh buat. Sekaranglah kebangkitan manusia sekarang lari daripada sunnah, jauhkan diri daripada sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Patut kita berbondong-bondong kerja hari ini. Kemana ni, nak kemana? Ini dipanggil oleh Allah. Sunnahnya solat berjamaah, wajibnya sembahyang. Tuan-tuan, 17 waktu tu, 3 hari 2 waktu. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi alhamdulillah kita hari ini juga dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala mengikut hadis Abi Darda radhiyallahu anhu. Daripada Abi Darda radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Darda sendiri dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa dia kata? Yaqulu al-masjid baitu kulli taqiyyin. Masjid itu adalah rumah bagi orang-orang yang takwa. Apa takwa? Oh, dia rasa takut dengan Allah. Ni kita rasa dipanggil datang, ya Allah. Esok dekat akhirat macam mana kalau kita tak datang panggilan dekat dunia, macam mana dekat akhirat sini tak? Subhanallah. Ya, kalau kita nak mengundur besok kita dibangkitkan di akhirat, kita kata tak pergi masjid, saya sakit ya Allah, saya sakit. Kalau kita dibangkitkan, nak bandingkan dengan Nabi itu sakitnya macam mana? Ya Allah, saya tak nampak ya Allah, saya tak nampak ya Allah.
Kalau dibandingkan dengan apa Abdullah bin Ma'tum tu macam mana je? Apa kita nak jawab, masya-Allah. Jadi ini disebutkan al-masjidu, bahawa masjid itu baiti kulli taqiyin, rumah pada orang yang takwa, wa takaffalallah, dan Allah Subhanahu wa taala letak satu jaminan, takaffala, satu janji, satu jamin. Jamin apa? Liman kana masjidu baitahu, siapa yang jadikan masjid tempat dia beribadah, bukan masjid dia hias dia balik. Dia hias dia balik, bukan. Dia jadikan masjid tempat dia beribadah. Maka apa dia dapat? Birrauhi wa rahmah. Dia akan dapat ketenangan rauh. Apa dia? Dia dapat ketenangan bukan di dunia, malah di hari kebangkitan, di apa? Di barzakh nanti dia tenang. Insya-Allah mati tenang. Kenapa? Jadikan masjid sebagai tempat ibadah. Birrauhi. Dia akan dapat ketenangan wa rahmah, dan insya-Allah dia sentiasa penuh diliputi dengan rahmat kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang ketiga, wal jawazi ala sirat, dan mudah bagi dia untuk lalu titian sirat, insya-Allah. Orang yang jadikan masjid sebagai tempat umat untuk beribadah, insya-Allah, sebab dia buat pengorbanan daripada rumah ke masjid, insya-Allah. Tuan terujuk fadilatnya. Satu tapak daripada rumah, satu langkah, Allah Taala ampunkan satu dosa, Allah Taala beri satu pahala, Allah Taala naikkan satu darajah dalam syurga. Tapi hari kita, ya Allah, hidangan, habuan, hadiah untuk bekalan jumpa Allah dah disediakan. Allah, sombongnya kita. Tuan-tuan tak lain, insya-Allah kita, ya Allah. Allahu Akbar, sombongnya kita, ya Allah. Hari ini bulan Ramadan, sembahyang asar sekali macam 70 kali bulan lalu. Darab 27 kerana berjamaah, sombongnya kita. Sombongnya apa, ya Allah, dah cukup, ya Allah. Cukuplah aku. Mana ada cukupnya, ya Allah, jumpa Allah. Tuan-tuan berkata, ya Allah Subhanahu wa taala, tak cukupnya Nabi. Lihat dalam hadis tu, dalam hadis Anas bin Malik daripada Imam Ahmad disebutkan tawaduknya itu. Masuk Rajab Nabi mohon apa, tuan? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Dalam hadis riwayat Ahmad kata dia, tawil a'barona, lagi Nabi minta mohon panjang umur, ya Allah. Ya Allah, ni Rajab, ya Allah berkati aku, ya Allah bulan Rajab. Nabi buat persiapan Rajab lagi. Ya Allah, untuk apa nak kejar ganjaran lagi? Berkati bulan Syaban, ya Allah. Panjangkan umur, ya Allah, sampaikan ke Ramadan. Tuan-tuan, Nabi pun minta pada Allah, harap pada Allah untuk ada di bulan Ramadan, di bulan yang tak ada pada bulan lain ganjarannya, masya-Allah. Jadi apakah amal Nabi tak cukup untuk jumpa Allah? Begitu pun merayu saban hari. Itu merayu di hari-hari masuknya bulan. Tuan-tuan, yang dia merayunya depan Allah setiap hari, Allahumma hasibni hisaban yasira, Allahumma hasibni hisaban yasira, Allahumma hasibni hisaban yasira. Nabi merayu pada Allah saban hari, tak? Riwayat Sayyidatina Aisyah, cari-cari kenapa ni, apa yang Nabi bisikkan hari-hari ni, apa yang Nabi rayu hari-hari. Rupanya Nabi rayu apa, tuan? Allahumma hasibni hisaban yasira. Wahai Allah, Engkau hisab aku, ya Allah, dengan hisab yang ringan, ya Allah. Tuan-tuan, Nabi pun merayu pada Allah, wahai Allah, hisab aku dengan hisab yang ringan. Kita ni besok macam mana bangkit? Kita lah, kalau kita lah rasa dah cukup, apa kita nak jawab? Nabi pun merayu, wahai Allah, hisab aku dengan hisab yang ringan, ya Allah. Tuan-tuan, Aisyah radhiyallahu anha tanya, ya Rasulullah, engkau pun mohon begitu sekali, minta hisab dengan hisab yang ringan, mana ada dosa? Nabi tak ada satu dosa, satu titik hitam cemar noda di hati tak ada langsung, tak ada dosa. Begitu Nabi merayu. Kita ni, ya Allah, kita bukan titik-titik hitam, kita takut saya lah tumpuk hitam, ya Allah. Apa kita nak jawab daripada Allah, tak? Kita ni bukan titik-titik hitam hati tu, kita takut kita tumpuk hitam. Begitu Nabi mulianya begitu sekali, merayu pada Allah apa? Allah, Engkau hisab aku dengan hisab yang ringan, ya Allah. Aisyah tanya, kenapa begitu merayu? Kata Aisyah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Aisyah, aku ni nanti kalau dihisab oleh Allah dengan hisab yang berat ni, aku pun tak lepas tu. Nabi pun tawaduknya, masya-Allah. Aku kalau dihisab pun tak lepas. Hari ini Allah, manusia, Allah sediakan jamuan kita hari ni. Jamuan apa? Bekalan lah, tambang. Disediakan saban waktu 27, saban waktu 27, saban waktu 27. Masuk masjid kaki kanan dengan niat iktikaf. Kemudian itu Allah kurniakan apa? Duduk iktikaf sehingga Allah Taala binakan 3 parit. Lihat dalam kitab hadis tentang kelebihan iktikaf dalam masjid.
Niat itikaf kerana Allah. Bukan kerana dia kerana sembahyang baca kena masuk tu, pada dia duduk tak ada apa. Dibinakan 3 parit untuk dia, yang satu parit yang seluas langit dan bumi. Kerjanya apa tu? Memisahkan daripada kepanasan api neraka. Allah sediakan semua, kita tak nak hari ini. Allahumma salli ala Muhammad. Kemudian orang yang jadikan masjid sebagai tempat dia ibadah, wal jawazi ala sirat, Allah akan mudahkan bagi dia, mudah dia lalui titian sirat. Untuk apa? Untuk masuk ke syurganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau susah kita tak tahu lepas ke tidak. Susah. Kalau susah ni gambaran macam tak lepas lah. Kalau mudah tu insya-Allah itu gambaran lepas. Waridwanullahu taala, dan Allah ridha untuk kita masuk syurganya Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, alhamdulillah hari ini Allah terus pilih kita istiqamah, taat perintah Allah, ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Solatnya berjamaah di mana tempat azan diazankan, lagi di hari-hari Ramadan. Tuan-tuan, puan-puan sedang hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan ni nama bulannya, amalnya puasa. Kan? Ulama kata apa? Hari ini kalau kita hidup di bulan Ramadan, kita tak dapat jaga 3 perkara ini, maka Ramadan tu tak sempurna untuk kita. Apa dia? Yang pertama, as-siyamu, puasa tentunya pada Ramadan. Siapa yang bulan Ramadan dia tak puasa, masalah lah dia ni. Masalah bukan masalah kecil ni, masalah besar. Sakit rohani ke jasmani tak tahulah. Jadi kesempurnaan bulan Ramadan tu kita ni berada dalam bulan Ramadan, satu yang unggul iaitu puasa itu. Kemudian yang kedua tu apa? Iaitu qiyam. Qiyamnya apa? Bukan setakat qiyam yang 17 rakaat 5 waktu tu. Qiyam kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bulan itu nanti qiyamul lailatan tatawu'an. Ada diperintahkan kita untuk bangun malam solat sunat, solat tatawwu'. Jadi rupanya itu satu kesempurnaan menghidupkan hari-hari Ramadan. Kemudian yang ketiganya apa? Dalam Ramadan itu kesempurnaannya apa? Qiraatul Quran. Hari ini dah hari yang ke-14, kurang-kurangnya lah hari ini kita dah 14 juzuk masa insya-Allah. Dan kalau satu hari lah kita baca satu lay lah insya-Allah. Mana satu lepas sembahyang satu lay. Apa tak satu hari 5 waktu kita dapat satu juzuk. Ada berapa hari dah masuk 14 juzuk ni? Yalah kalau boleh bacalah. Tapi ini tuntutan Al-Quran. Tuan-tuan dan saya, sudah tentu kita tak akan terlepas dengan tuntutan Al-Quran nanti. Tak apa, kita naik dulu. Macam mana pula sempurna puasa yang sempurna? Nabi sebut dalam hadis, man shama Ramadan imanan wa ihtisaban. Dan biasa kita dengarlah hadis ini. Top-lah. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Siapa hari ini yang puasa Ramadan dengan iman, dengan yakin memang itu perintah daripada Allah Subhanahu wa taala, wa ihtisaban, dan dia harap sangat balasan hanya daripada Allah. Ghufira lahu, insya-Allah orang ni Allah taala ampunkan dosa-dosa yang lalu. Jadi hari ini hidupkan Ramadan dengan satunya siam. Siamnya bagaimana? Kena jaga kesempurnaan puasa itu dengan apa yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Isi masa-masa Ramadan dengan yang pertamanya qiyam, dan duanya baca Quran, dan ketiganya dalam hadis yang panjang ada disebutkan Nabi kata wastaghfiru. Kamu kena banyakkannya nanti di bulan itu. Banyakkan apa? Banyakkan 4 perkara. Nabi perintah pada sahabat. Hadis tu hadis Syaban. Nabi bekalkan sahabat untuk adab Ramadan. Di hujung hadis tu Nabi kata wastaghfiru, banyakkan kamu bi khaslatain, dengan arba'a khaslatain, dengan 4 perkara, dengan 4 khaslah, 4 khisal, minta maaf, 4 perkara. Apa 4 perkara itu? 2 perkara kalau kamu banyakkan amal, kamu akan dapat ridha Allah. Ini Ramadan. 2 lagi perkara, memang la ghina akum, kamu tidak terkaya daripada perkara itu. Memang kita nak, kita harap sangat. Itu yang keempat lah kiranya. Pertama tadi apa? Mesti puasanya ada, mesti qiyamnya ada, qiyamnya solahnya ada. Dah tentulah kita penjaga kan. Al-Qurannya ada, dan zikirnya ada. Apa dia? Yang pertama, untuk dapat ridhanya Allah di Ramadan ini, banyak-banyaklah ucap syahadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbarui syahadah kita. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ataupun biasa kita dah amalkan asyhadu an la ilaha illallah. Yang kedua apa? Perbanyakkanlah kamu mohon ampun kepada Allah. Astaghfirullah, astaghfirullah. Itu biasa dah. Dah jadi amalan kita lah. Dan yang ketiga apa? 2 tadi. 2 selesai. 2 tadi kalau dipenuhkan masa-masa kita untuk Ramadan, insya-Allah kita penuh dalam ridhanya Allah Taala. Itu Nabi sebut. Kemudian 2 perkara lagi, semua nak. Siapa yang nak? Orang yang tak sembahyang pun dia nak.
Orang yang tak puasa pun dia nak. Orang yang tak Islam pun dia nak. Orang yang taat yang mana? Orang yang taat pun dia nak. Semua nak. Apa dia? Kata Nabi, banyakkan di Ramadan itu, dalam hadis menyatakan apa? Banyakkan mohon kepada Allah untuk syurga. Banyaklah mohon syurga. Mana tahu Ramadan ni, Ramadan dia kata hujung, kita tak tahu kita dapat kita Ramadan 1444 kan. Ya Allah. Mana tahu di Ramadan ini kita mohon pada Allah, ya Allah, aku nak syurga ya Allah. Aku nak syurga ya Allah. Mana tahu Allah Taala kabulkan kan. Dan yang keempat apa? Dua yang terakhir tadi. Iaitu kata Nabi, mohonlah pada Allah banyak-banyak, jauhkan daripada neraka. Yang kita mohon selalu asyhadu an la ilaha illallah ya Allah. Aku bersaksi ya Allah, Engkau lah Tuhan ya Allah. Engkau lah Rabb ya Allah. Engkau lah segala-galanya ya Allah. Tak ada apa lagi yang kita nak minta pada siapa bantu ya Allah. Satukan Allah, Engkau lah ya Allah. Segala-galanya lah Allah. Engkau lah yang aku sembah. Yang kedua, astaghfirullah ya Allah. Aku mohon ampun ya Allah. Banyak dosa kita. Banyak dosa. Yang kedua, mohon ampun. Dan ni Ramadan, Nabi anjurkan tuan-tuan. Di ketika bila Nabi jumpa sahabat di akhir Syaban, Nabi pesan supaya sahabat bersedia untuk menghadapi Ramadan ni, perbekalkan sahabat. Mohon kepada Allah Ta'ala. Kemudian, apa yang ketiga, pada perkara yang dua, yang kita mesti nak. As'alukal jannah. Allah, kalau ikutkan kita ni ya, kalau ikut saya tengok kita ya Allah, amal saya ni ya Allah, saya bukan ahli syurga ya Allah, tapi kita ingin syurga ya Allah. Amal kita ni Allah. Tapi kita mohon, merayu juga kita. Tak layak ya Allah syurga, tapi merayu as'alukal jannah ya Allah, as'alukal jannah ya Allah, as'alukal jannah ya Allah. Apa yang keempat? Kita ni kalau duduk, kita duduk muhasabah, saya bermuhasabah ni ya Allah, apa amal yang aku nak bawa je Allah, layaknya macam neraka kita ni Allah. Tapi Nabi ajar apa? Mohon jauhkan neraka. A'udzubika minan nar, a'udzubika minan nar ya Allah. Kalau ikut ya Allah, kehidupanku ni ya Allah buruknya ya Allah. Amal nak jumpa kau ni ya Allah tak cukup ya Allah, memang ada neraka kalau ikut. Bila dihisap lah ya Allah tak tahu, tapi mohon juga ya Allah, aku tetap tak nak neraka. Aku tetap tak nak neraka. Jadi ini tentang empat perkara ni. Ya, tadi apa yang hidupkan hari-hari Ramadan dengan ya kita puasa sempurna dan kita puasa kita. Hidupkan Ramadan dengan qiyam kita. Qiyam mulai termasuklah solat-solat tarawih yang kita buat tu insya-Allah. Itu kira qiyam mulailnya tu malamnya. Nak tambah-tambah lagi ya. Mengikut kekuatan masing-masing semua orang-orang yang kuat-kuat ni kan insya-Allah. Dan apalagi dengan bacaan Al-Quran, kita amalkan baca Quran subhanallah. Dan dinyatakan dalam hadis yang lain apa dia? Tentang amalan kita hari ini. Tentang Quran insya-Allah. Apa tadi yang ketiga, iaitu di Ramadan ni sempurnakanlah dengan bacaan Al-Quran kita. Kerana apa? Dalam riwayat, diriwayatkan dalam kitab Syarah Ihya Ulumuddin, ada disebutkan di sana. Saya ambil dari kitab Faidul Amal ni. Dinukil dari hadrat Imam Abu Hanifah bahawa apa Imam Abu Hanifah sebutkan? Subhanallah. Hak Al-Quran, hak Quran. Ianya perlu dibaca hingga khatam 2 kali setahun. Hak Quran itu, ni Ramadan kita cari peluang lah, kejar peluang. Hak Quran tu kata Imam Abu Hanifah, kena khatamkan 1 tahun 2 kali. Jadi ni hari Ramadan kita mulalah buka lembaran Quran insya-Allah lah tuan-tuan, orang yang beramal baca Quran jagalah sampai kita tak ada lagi baca Quran, sampai kita tak ada lagi lah insya-Allah. Tuan-tuan kasih lihat Allah SWT, kita khawatir dia di hari kebangkitan nanti bila dibangkitkan depan Allah SWT dah layak kita, yang kita rasa layak lah masuk syurga. Tapi tuan-tuan rupanya ada satu makhluk Allah yang namanya ada satu apa dia persoalan yang namanya Quran tu. Dia akan berhujah depan Allah, wahai Allah ni tak layak ni Allah. Tak layak ni. Kenapa tak layak? Tuan-tuan, dia tak dapat tunaikan tanggungjawab dia terhadap aku, kata Quran. Apa tanggungjawabnya? Dia tak dapat pun khatam setahun 2 kali. Ini kita khawatir, kita rasa lepas kan. Khatam umur berapa tahun? Umur 20 tahun dulu dah khatam Quran. Ataupun 30 tahun dulu dah khatam Quran, kemudian tak baca. Tuan-tuan, guru kita kata apa? Al-Quran akan tuntut kita daripada huruf ke huruf. Gila-gila kita. Daripada kalimah ke kalimah. Daripada ayat ke ayat. Dari apa lagi? Daripada surah ke surah. Allah. Daripada juzuk ke juzuk, habis kita tak lepas. Sebab itu Imam Abu Hanifah kata, Quran akan tuntut kita nanti di hari kebangkitan. Siap siapa yang tak dapat khatam Quran setahun 2 kali. Jadi kalau kita dah usaha sungguh-sungguh tak boleh khatam, nampak macam mana dah usaha, dah sungguh-sungguh dah. Tapi kalau memang tak ada usaha, kita khawatir kita gagal nanti depan Allah Ta'ala dengan sebab tuntutan Al-Quran.
Tuan-tuan berkali Allah Subhanahu wa taala, hati-hati manusia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di ketika itu. Inna hadhil qulub kata Nabi. Sesungguhnya hati di masa itu. Hati siapa tu? Sahabat yang berada depan Nabi. Inna hadzal qulub Inna hadzal qulub tasda'u kama yasda'ul hadid. Sesungguhnya hati-hati ini akan berkarat seperti mana besi berkarat. Inna hadzal qulub tasda'u kama yasda'ul hadid. Sesungguhnya hati-hati akan berkarat macam mana besi berkarat. Allahu akbar. Sahabat tanya, ya Rasulullah, wa ma jila'uha? Macam mana ni nak gilap jila'u, nak kilatkan semula hati. Wa ma jila'uha ya Rasulullah? Nabi kata apa? Untuk jilat tu, untuk sucikan hati yang berkarat tu, bikasratu tilawatil Quran. Satu, dengan banyak baca Quran. Hati insya-Allah karat akan hilang. Ini dia Ramadan lah ni, kita cuba-cubalah. Cuba-cuba dekatkan diri kita dengan Quran. Wa ma jila'uha ya Rasulullah? Bagaimana cara nak kilatkan semula hati yang kamu kata berkarat macam besi berkarat itu? Apa kata Nabi? Kasratu tilawatil Quran. Kena banyak ingat, kena banyak baca Quran, wa dzikrul maut, dan banyak ingat mati. Orang yang banyak ingat mati ni hati dia insya-Allah hilang karat-karat hati. Cemar-cemar hati yang tak bagus ni insya-Allah pergi kerana ingat mati. Kalau orang tak ingat mati ni masya-Allah. Subhanallah. Jadi sangat pentinglah hari ini kita kembali kepada Al-Quran. Kerana apa tuan-tuan, hari ini inilah panduan hidup kita. Dan hari ini bermulanya Ramadan pun diletakkan. Bulan Ramadan itu bulan Al-Quran. Dinyatakan dalam Al-Quran, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran. Bulan ni bulan turun Quran. Nama bulan Quran, takkan hari ini kita tak ambil resminya untuk baca Quran sekurang-kurangnya khatam sekali, sekurang-kuranglah. Kalau boleh khatam 2 kali. Kenapa nak khatam 2 kali? Kerana disebut dalam riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam di ketika Ramadan diziarahilah, didatangi Jibril alaihi salam datang. Arada Jibril, datang Jibril dekat Nabi. Buat apa tuan? Nabi baca Quran, Jibril ajak Nabi baca Quran. Nabi baca, Jibril semak. Nabi baca, ni murid baca ni, guru semak ni. Kemudian khatam menyemak. Malaikat Jibril alaihi salam khatam menyemak Quran tuan-tuan Ramadan. Siapa yang baca? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Jibril baca pula. Tok guru baca. Tok guru baca. Anak murid semak. Ini kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berapa kali khatam? Jibril khatam sekali menyemak, Jibril khatam sekali membaca. Nabi khatam sekali menyemak, Nabi khatam sekali membaca. 2 kali sebulan Ramadan. Tuan-tuan dikasihi Allah Taala. Ini macam satu ibrah yang kena ambil lah. Kita bukan letakkan diri kita sebagai hamba Allah hari ini. Kalau kita rasa kita sayang Rasul, cintanya Rasul, cuba kita ikut, ambil ibrah apa yang dia buat. Maka sebab itu hari ini adanya tadarus Al-Quran. Seorang baca, seorang semak. Seorang baca, seorang semak. Kenapa tu? Tadarus. Belajar. Kalau salah ditunjukkan. Rupanya ada sejarahnya. Begitu Jibril turun baca Quran, Nabi semak, dan khatam, Nabi baca, Jibril semak. Maka 2 kali khatam. Jadi tuan-tuan, kalau kita nak ikut Imam Syafi'i tak masalah. Sekiranya ada kemampuan. Kalau boleh cuba dimampukan. Imam Syafi'i Ramadan khatam 1 kali 2 hari. 1 hari 2 kali. Kita dituntut setahun 2 kali. Tuntutan Quran setahun kena khatam 2 kali. Imam Syafi'i perjalanan pergi Mekah pun 30 hari pergi tu perjalanan pun khatam 60 kali. 1 hari 2 kali. Ramadan 1 hari 2 kali khatam. Masya-Allah. Tuan-tuan bukan Allah Subhanahu wa taala. Berikut juga daripada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Rabb azza wa jalla man syaghalahu al-Quran. Ini kelebihan hari ni Ramadan, mudah-mudahan kita sibuk-sibuklah, syughullah. Man syaghalahu al-Quran, siapa yang sibuk betul lah dengan Quran, ya Allah. An zikri, dia sibuk dengan Quran sampai tak sempat nak zikir. Man syaghalahu al-Quran an zikri, sibuknya dengan Quran sampai daripada zikir tu terketepi dah. Dan apa? Wa mas'alati, dan tak sempat nak doa, nak mohon, nak minta, ya Allah, ya Allah. Tak minta, nak minta pun tak sempat. Nak zikir pun tak sempat, tapi dia masyghul dengan Quran. Subhanallah. Ni hadis qudsi, apa kata Allah? A'taituhu, aku akan beri dia afdalu ma'utiyas sa'ilin, aku akan beri dia lebih daripada apa yang mereka minta, mereka yang berzikir minta. Kalau ada satu kelompok orang yang berzikir, halaqah zikir, satu kelompok halaqah doa, dia minta dan dia zikir. Satu kelompok ni tak sempat nak minta, tak sempat nak zikir, dia sibuk dengan Quran. Maka tuan-tuan, apa ganjaran yang Allah Ta'ala bagi? Lebih lagi berbanding orang yang berzikir dan meminta-minta, berdoa. Kelebihan pada baca Quran.
Ini tuan-tuan berkali Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahanlah. Tadi apa lagi tentang yang bangun, tentang bangun qiyamul lail itu. Sampai kan ada hadis yang menawarkan kita, masya-Allah. Tadi apa tadi? Qiyam, siam, qiyam, qiraat, baca Quran ya. Satu lagi insya-Allah. Dalam qiyam yang selain daripada kita sembahyang 17 rakaat 5 waktu, itu qiyam kita lah di siang dan campur pada malam. Ataupun dalam tatawwu' atau dalam sunatnya kita dah sembahyang tarawih 12 rakaat. Ada yang 36 rakaat lagi. Mengikut apa mazhab Malik, ada yang pilih 26 rakaat. 36. Jadi kita pilih mana, tak kira lah. Mungkin nak pilih 26 ke 48 ke 39 masa witir ke. Jadi pilihlah ikut kemampuan lah masing-masing. Kan bulan ni suruh kita takarrub dengan Allah Ta'ala, dekatkan. Maka lebih banyak kita sembahyang, lebih dekat kita dengan Allah insya-Allah. Dan dalam keadaan qiyamut tatawwu' itu, hadis Abi Darda radhiyallahu an, ya bughlul bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Darda ni sampai kepada dia daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ata. Begitu sekali siapa yang dia mendatangi firasah. Firash ni apa yang sebut? Firasah ni tilap. Siapa yang mendatangi tempat tidur dia, man ata firashahu, siapa yang dia malam nanti dia nak tidur, wa huwa yanwi, kemudian dia berniat an yaqumu, berniat malam tu dia berniat an yaqumu yusalli, untuk dia bangun malam, yusalli minal lail, fa ghalabat ainahu, kemudian dah niat nak tidur tu, aku ni nak bangun malam kemudian dia berniat dalam tidur dia, fa ghalabat ainahu, kemudian tertidur, dia tak celik-celik mata dia, tak celik-celik sampai ke subuh, hatta asbaha, sampai ke waktu subuh. Apa dia dapat? Kutibalahu manawa, dia tetap akan diberi oleh Allah SWT atas apa yang dia niatkan. Begitu sekali apa ya, man ata firashahu, siapa yang nanti dia datang untuk dia tidur, dia nak tidur, wa huwa yanwi, kemudian dia berniat ayyaquma yusalli, untuk niat, dia niat untuk bangun malam, yusalli minal lail, untuk niat bangun malam, fa ghalabathu, kemudian terkejam terus ainahu, matanya, sampai mana? Sampai subuh, hatta subah, kutibalahu, Allah Ta'ala tetap berikan apa yang diniatkan. Wa kana naumahu, ini dia punya kelebihannya pula apa? Wa kana naumahu sadaqatan, dan tidur dia tadi tu dengan niat untuk bangun, kemudian dia tak boleh bangun. Tidur itu sebagai sedekah alaihi min Rabbi azza wa jalla. Tidur itu sebagai sedekah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Kerana sukanya Allah pada kita, niat aja nak bangun, pada tak bangun pun. Malam ke-14 niat bangun, nanti malam 15 niat lagi nak bangun, tak bangun lagi. Malam 16 tak bangun lagi, niat aja. Tak tahulah dapat ke tidak. Ni yang niat sungguh-sungguh. Bila niat azam sungguh-sungguh dengan perbuatan, insya-Allah. Ini tuan-tuan berkali Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Ramadan kali ini jadi Ramadan paling baiklah untuk kita, untuk saya dah. Kita khawatir Ramadan ni Ramadan terakhir untuk kita, tak tahu lagi kan. Umur kita pun tak tentu sampai lagi ke 1444 Ramadan akan datang. Ini satu baru, 1443 tuan-tuan. Jadi ada masa lagi 325 hari lebih lagi untuk sampai Ramadan. Macam-macam perkara boleh berlaku. Jadi di masa-masa ini mustajabnya doa. Tuan-tuan melihat Allah Ta'ala boleh mohon kepada Allah Ta'ala, minta panjang umur untuk buat ibadah kepada Allah, sehat. Panjang umur untuk sehat, mudah ibadah. Subhanallah. Mana dah tahu ya tak? Ketika kita menadah tangan, Allah Ta'ala pandang tadah kita. Ketika kita merayu, Allah Ta'ala dengar. Kita khawatir sangat. Apa dia? Kita merayu kepada Allah. Allah yang maha mendengar, tak nak dengar pun rayu kita. Allahu Akbar. Kita tak ada tangan hari-hari. Allah yang maha melihat, tak nak pandang pun tangan kita yang menandang. Subhanallah. Alangkah ruginya kita sebagai hamba ketika itu ya tak? Tapi mana dah tahu ada di hari-hari mulia, di Ramadan Karim, di Ramadan Mubarak, Ramadan Azim ini, kita menadah tangan, Allah pandang tangan kita, insya-Allah. Kita merayu pada Allah, Allah terima rayu kita. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini untuk saya sendirilah sebenarnya, untuk mengingatkan diri saya, mudah-mudahan ada kekuatan untuk saya dapat amalkan, dan mudah-mudahan tuan-tuan ya, kita diberi kebaikan dalam majlis ilmu ni, insya-Allah. Datangnya kita kerana Allah, Allah Taala ampunkan dosa kita, mudah-mudahan juga Allah Taala ampunkan dosa mak bapak kita sekali, insya-Allah. Na'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. بارك اللهم لنا في شهر رمضان، بارك اللهم لنا في شهر رمضان، بارك اللهم لنا في شهر رمضان.
اللهم يا الله الأمان 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 يا أرحم من كل رحيم يا أعلم من كل عليم يا أحكم من كل حكيم يا أكرم من كل كريم يا أعظم من كل عظيم يا أقدم من كل قديم خلصنا من الوباء خلصنا من الوباء خلصنا من الوباء يا أرحم الراحمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر أقول قولي هذا ونستغفر الله العظيم لي ولكم وبالله التوفيق والهداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته